محمد النبي الأمي. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu ulasan buku ataupun kitab terjemahan Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sebagai pembentang yang pertama, saya Nur Afifah binti Alias 066991. Untuk yang pertamanya berkenaan pengenalan. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, sebuah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Kitab ini mengandungi 124 halaman. Diterbit oleh Perpustakaan At-Tibyan. Dicetak pada tahun 1999 dalam cetakan yang keempat. Diterjemahkan oleh Hawin Murtahado, disusun oleh Ihsan Saifuddin. Mengenai latar belakang penulisan dan penamaannya sebagai Al-Wasithiyah kerana Syekhul Islam Ibn Taymiyah didatangi oleh seorang qadhi dari negeri Wasit yang sedang melaksanakan haji dan memohon beliau menulis berkait akidah salafiyah yang beliau yakini. Dalam bab yang pertama yang bertajuk definisi Al-Firqah An-Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Firqah yang membawa sekelompok manusia. Firqah ni yang membawa maksud sekelompok manusia yang bersifat selamat, An-Najiyah, dan mendapat pertolongan, Al-Mansurah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sekira-kira mafhumnya, akan sentiasa ada sekelompok umatku yang berpegang teguh di atas kebenaran, yang tidak terkena mudarat dari orang yang enggan menolong atau menentang mereka, sehingga datanglah keputusan Allah, sedangkan mereka tetap dalam keadaan yang sama. As-Sunnah. As-Sunnah membawa maksud mereka yang mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka hingga hari kiamat. Selain itu, Al-Jamaah pula bermaksud sejumlah orang yang berkelompok. Bab yang kedua, rukun iman menurut Al-Firqah An-Najiyah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kita ni beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang mentadbir alam, Tuhan yang maha mencipta. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Allah, kita kena berpegang, kita kena yakin bahawasanya Allah yang menciptakan malaikat. Wajib kita imani malaikat yang mana namanya disebut. Malaikat sentiasa taat akan perintah Allah dan melakukan ibadah tanpa henti. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Allah mengutuskan kitab kepada Nabi dan juga Rasul. Dan kita ni pula wajib beriman dengan kitab yang disebut di dalam Al-Quran dan juga wajib melaksanakan segala perintah serta menjauhi segala larangan. Yang seterusnya, yang keempat, beriman kepada Rasul. Sebagai umat Islam, orang yang beriman, kita wajib beriman dengan semua Rasul secara umum dan khusus untuk 25 Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. 25 Rasul ini bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat ni hari selepas kita dibangkitkan daripada kematian di dunia. Akan selepas kematian di dunia akan adanya hari pembalasan baik dan buruk. Dan yang terakhir, yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Allah telah merancang segala takdir untuk setiap hambanya mengikut kadar dan waktu terjadinya sejak azali lagi. Semuanya telah tercatat di Lauh Mahfuz. Seterusnya, bab yang ketiga dan keempat. Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah secara ijmal mengenai sifat-sifat Allah dan ilhad terhadap asma' dan sifat-sifat Allah.
Bagi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah wal Jamaah menafikan 4 sifat ini ada pada Allah. Yang pertama tahrif, yakni ganti. Ada golongan yang berpegang bahawa mereka ni mengubah lafaz ataupun sifat yang ada pada Allah. Lepas tu yang kedua, ta'til, meniadakan. Golongan ini meniadakan sifat ilahiyah Allah dan mengingkari sebahagian daripadanya. Yang ketiga, takyif. Mereka mempersoalkan Allah ni bagaimana, memastikan hakikat sesuatu sifat seperti bentuk dan keadaan. Mereka ni mempersoalkan Allah ni bentuknya macam mana, rupanya macam mana, contoh. Dan tamsil, yang keempat, menyamakan. Golongan ini menyerupakan Allah dengan makhluk dan makhluk dengan Allah. Moga kita dijauhkan daripada 4 sifat ini. Golongan yang tidak menafikan ta'til, tamsil, tahrif dan takyif termasuk dalam golongan ilhad. Ilhad adalah golongan yang menyimpangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah daripada kebenaran yang pasti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Hasya binti Hayat Ilais Ismail, 068823. Saya akan bentangkan tentang sifat fi'aliyah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah makar al-kaid, yakni tipu daya, dan yang kedua adalah al-mumahalah, tipu daya. Berdasarkan sifat ini merupakan bukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dari sifat-sifat ini tidak boleh diambil nama, sehingga tidak boleh mengatakan bahawa salah satu namanya adalah al-makir, yakni maha makar, atau al-kaid, yakni yang maha menipu daya, kerana nama tersebut tidak disebutkan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah. Mafhumnya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sempurna. Dari surah Asy-Syura ayat 40. Sifat tersebut termasuk dalam kategori ini, iaitu menimpakan makar dan tipu muslihat kepada sesiapa yang layak. Sebagai hukuman baginya, Allah telah mengakui untuk dirinya perbuatan-perbuatan, akan tetapi dia tidak menamai dirinya dengan isim fa'il dari perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya, aradu menghendaki, sya'a menghendaki, ahdatha mengadakan, akan tetapi Allah tidak menyebut dirinya dengan nama asy-sya'i yang menghendaki, al-murid yang menghendaki, al-mahadith yang mengadakan. Dia juga tidak menyebut dirinya dengan nama asy-sya'ni yang membuat, al-fa'il yang berbuat, al-mutqin yang membuat dengan kukuh, dan nama-nama lainlah yang diambil daripada perbuatan-perbuatan yang dinyatakan Allah sebagai perbuatan dirinya. Jadi bab af'al ni perbuatan-perbuatan lebih luas daripada bab asma', yakni nama-nama. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Allah untuk dirinya, maka kita pun meyakininya. Seterusnya dalam surah An-Nisa pun Allah ada mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Mafhumnya, jika kamu mengatakan sesuatu kebaikan, menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang-orang, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Itu menyatakan Allah sifat al-af'u. Yang kedua, Allah bersifat al-maghfirah, yakni Maha mengampuni. Dari surah An-Nur ayat 22, Alla tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampuni, dan Allah Maha Pengampuni lagi Maha Penyayang. Dalam ayat-ayat di atas, Allah mengatakan bahawa bagi dirinya sifat al-afu, yakni memaafkan, al-maghfirah, yakni mengampuni, al-izzah mulia, dan al-qudrah kuasa, yakni mampulah. Kerana itu kita pun meyakininya sebagai sifat Allah dengan makna yang layak baginya. Tidak ada satu pun dari makhluk-makhluknya yang menyerupai sifat-sifat tersebut.
Okay, yang ketiga yakni al-istiwa, sifat bersemayam. Dari surah At-Taha ayat 5. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mafhumnya, Allah yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Sifat itu disebutkan oleh Allah di 7 tempat dalam kitabnya, dan kitab meyakini apa yang telah ditegaskan oleh Allah bagi dirinya. Kita mengatakan bahawa dia benar-benar bersemayam dengan sifat bersemayam yang layak dengan kebesarannya. Bersemayam itu telah diketahui artinya. Bagaimananya tidak diketahui mengimaninya merupakan kewajipan, sedangkan bertanya mengenainya adalah bid'ah. Dan inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, yang keempat yakni al-kalam, berbicara. Dari surah An-Nisa ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Mafhumnya, dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Okey, ayat ini juga adalah disebutkan oleh penulis menunjukkan bahawa Allah benar-benar berbicara dengan pembicaraan yang sesuai dengan kebesarannya. Dia berbicara bila dia menghendaki tentang apa yang dikehendaki dan bila-bila sahaja yang dikehendaki. Dia benar-benar telah berbicara dengan Al-Quran dan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Okay, Al-Quran adalah kalamnya, diturunkan bukan makhluk, bermula darinya dan akan kembali juga kepadanya. Bila manusia menulis Al-Quran di mushaf atau membacanya, maka hal itu tidak boleh merubah keadaan apa sekalipun sebagai kalam Allah, kerana perkataan itu disandarkan kepada siapa yang dia menyatakannya. Pertama kali bukan kepada siapa yang menyampaikannya. Allah telah berbicara dengan huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Dengan lafaz darinya sendiri, tidak sedikit pun dari hal itu yang berasal dari selainnya. Allah berbicara dengan perkataan yang dari segi jenisnya adalah qadim, akan tetapi dari segi satu persatunya adalah hadis, yakni baru. Okey, dan dia terus menerus berbicara dengan huruf suara dan perkataan yang didengar oleh siapa sahaja di antara makhluknya yang dikehendaki. Dia akan berbicara kepada orang mukmin pada hari kiamat dan sebaliknya, mereka berbicara kepadanya. Perbicaraannya terjadi dengan zatnya dan merupakan sifat zat sekaligus sifat perbuatan. Kerana itu, ia masih dan ada terus berbicara apabila ia menghendaki dengan perbicaraan yang sesuai dengan kebesarannya, yakni Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya sifat zatiyah. Okey, sifat zatiyah ni adalah suatu sifat yang tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sejak dahulu lagi dan tetap dengan sifat tersebut. Sebagai contoh, ilmu, hidup, kuasa, mendengar, melihat dan sebagainya. Yang kedua adalah sifat fi'aliyah, iaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, bersemayam, turun, tiba, tertawa, murka dan sebagainya. Okey, kadang-kadang suatu sifat bisa dikategorikan dalam sifat fi'aliyah sekaligus zatiyah. Misalnya sifat berbicara, yakni kalam, asalnya merupakan sifat zatiyah kerana dia sejak dahulu lagi tetap berbicara. Tetapi bila dilihat dari terjadinya satu persatu, berbicara merupakan sifat fi'liyah kerana berbicara itu berkaitan dengan kehendaknya. Dia berbicara kalau dia kehendaki. Okay, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mafhumnya, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Okey, setiap sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengikuti kebijaksanaannya. Kadang-kadang hikmah tersebut kita mengerti, tetapi kadang-kadang kita mampu mengetahuinya. Akan tetapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki apapun kecuali hal itu sesuai dengan hikmah. Hal ini diisyaratkan. Okey, seterusnya sikap pertengahan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sunnah wal Jamaah. Okay, sikap pertengahan Ahli Sunnah di antara firqah sesat dalam masalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala.
sikap pertengahan Ahli Sunnah di antara firqah sesat dalam masalah sifat Allah. Yang pertama, mereka merupakan kelompok pertengahan dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang dinisbahkan dirinya kepada agama Islam. Yang kedua adalah mereka orang-orang yang pertengahan antara orang-orang Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Yang ketiga adalah mereka disebut sebagai ahli ta'til dengan ahli tamsil, iaitu kelompok yang berseberangan dengan Jahmiyah yang meyakini sifat-sifat Allah akan tetapi menjadikan sifat-sifat tersebut sebagai sifat makhluk. Yang keempat, mereka mengatakan tangan Allah sebagaimana tangan makhluk dan pendengaran Allah sebagaimana pendengaran makhluk, akan tetapi mendapat bantahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah membantah kedua kelompok yang menyimpang di antara dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un, yakni mafhumnya tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Nur Atirah Maisarah binti Maksuki, nombor metrik 067967. Baik, saya akan sambung pada perbahasan rukun iman yang kelima, iaitu beriman kepada hari akhir. Di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, penulis rahimahullah menjelaskan bahawa beriman kepada hari akhir itu terdapat 10 macam. Iaitu yang pertama, bahawa manusia wajib mengimani kepada fitnah kubur, beriman kepada fitnah kubur, yang mana manusia akan diuji dengan pertanyaan tentang siapakah Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Bagi orang mukmin akan diberikan kemudahan dan mereka akan mampu untuk menjawabnya. Sedangkan bagi orang fajir dan munafik, maka siksaan yang akan menanti diri-diri mereka. Yang kedua, nikmat dan azab kubur. Disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah bahawasanya ia adalah kebenaran yang harus diimani. Kerana setelah usainya fitnah kubur, yang ini kita berlindung kepada Allah dari fitnah dan azab kubur, maka hanya ada dua kemungkinan, iaitu sama ada memperoleh azab atau nikmat. Dan barang siapa yang mampu menjawab pertanyaan di dalam kubur, maka kebahagiaan dan keselamatanlah buat dirinya sehingga ke hari kebangkitan, yakni hari mahsyar. Yang ketiga adalah kiamat kubra. Wajibnya manusia untuk beriman bahawasanya akan terjadinya kiamat kubra dengan tiupan sangkakala yang pertama. Maka pada ketika itu, dunia dan manusia akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Ruh-ruh akan terkeluar dari jasad dan mereka akan dibangkitkan kembali apabila setelah berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, iaitu hari kebangkitan, yang di mana ruh-ruh mereka akan kembali pada jasad mereka dan mereka akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Rabbul Alamin, yakni Tuhan-Tuhan mereka. Yang keempat adalah Al-Mizan, yakni timbangan. Bahawasanya banyak timbangan yang akan dipasang untuk menimbang amal para hamba. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, nescaya ia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, nescaya dia akan melihatnya pula. Yang kelima, buku-buku dan lembaran-lembaran catatan amal yang akan diberikan, yang akan dibagikan. Adapun bagi mereka yang mengambil dengan tangan kanannya, maka kabar gembiralah buat mereka bahawa mereka telah mendapatkan kebahagiaan, kejayaan di dunia juga di akhirat. Yang keenam adalah Al-Hisab, yakni perhitungan. Bahawa manusia tidak akan terlepas sedikit pun daripada perhitungan Allah Azza wa Jalla. Sebelum mereka meninggalkan mahsyar, setiap amal-amalan kebaikan mereka, juga keburukan mereka akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketujuh adalah Al-Haud, yakni telaga. Salah satu mazhab meyakini bahawa
Salah satu mazhab yang diyakini oleh Ahlus Sunnah mempercayai bahawa akan terdapat di tengah-tengah padang pada hari kiamat itu sebuah telaga, yakni telaga Nabi Muhammad SAW yang sifatnya bahawa airnya lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu. Bekas-bekasnya sejumlah bintang-bintang di langit, lebar dan panjangnya ibarat satu bulan, dan barang siapa yang minum darinya nescaya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Yang ke-8, sirat, dan setelah itu jambatan antara jannah dan an-nar, yakni manusia wajib beriman bahawasanya sirat itu maujud. Sirat itu sifatnya lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada seurat rambut. Yang dikatakan jambatan adalah jambatan yang dipasang di atas permukaan Jahannam di antara jannah dan nar. Yang ke-9 adalah syafaat, iaitu permintaan kebaikan untuk orang lain, yakni Nabi Muhammad SAW telah mendapat secara khusus syafaat-syafaat yang akan diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Dan yang ke-10 adalah jannah dan an-nar, bahawasanya mazhab Ahlussunnah mempercayai dengan seyakin-yakinnya bahawa jannah dan an-nar adalah dua makhluk Allah yang tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Takdir dan tingkatan-tingkatannya. Takdir merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita imani. Penulis rahimahullah menjelaskan bahawa tingkatan takdir itu ada 4, iaitu tingkatan pertama adalah tingkatan al-ilm, iaitu mengimani bahawa Allah mengetahui setiap sesuatu tanpa terkecuali sedikit pun. Yang kedua adalah al-kitabah, yakni meyakini bahawa semua yang terjadi telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, al-masyiah, yakni sesungguhnya tidaklah terjadi sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, yang didasari oleh keagungan dan kemuliaan sifatnya. Dan yang terakhir adalah al-khalqu, iaitu segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, baik berupa zat, sifat atau pergerakan, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah dan tidak ada pencipta selainnya. Sesungguhnya orang yang mengingkari takdir bukanlah tergolong dalam mereka yang bertauhid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah bentuk Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah adalah satu kumpulan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis berkaitan dengan firqah najiyah, iaitu satu golongan yang mengikuti panduan serta acuan Nabi Muhammad SAW dan juga berpegang teguh dengan ajaran sahabat-sahabatnya. Sememangnya ada hadis Nabi SAW yang menyatakan demikian. Hadisnya yang bermaksud akan terpecahlah umat aku kepada 30 golongan. Kesemuanya ke neraka melainkan satu golongan. Sahabat Nabi bertanya, siapakah golongan itu wahai ya Rasulullah? Lalu Nabi bersabda, golongan yang mengikuti acuanku dan para sahabatku. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa manhaj atau pembentuk yang menjadi tunjang utama Ahli Sunnah wal Jamaah adalah berpandukan sunnah Rasul dan para sahabatnya, menjadi ikutan orang-orang yang mengikuti kebaikan dan kebajikan. Atau dengan kata lainnya, golongan yang mengikuti secara Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ucapan Nabi dan sahabatnya menjadi sandaran mereka, serta fahaman Nabi dan sahabatnya menjadi pegangan mereka. Seperti apa yang disebut oleh penulis pada halaman 35 dan 36, menyatakan bahawa kumpulan ini berpegang teguh dengan apa yang difahami oleh Nabi SAW serta para sahabatnya, yang jauh dari ta'rif, tetih, ta'yid dan tamsil, iaitu golongan Ahli Sunnah wal Jamaah jauh dari kebatilan yang membawa maksud penyelewengan, penambahan, ta'yid dan juga tamsil,
yang merosakkan keaslian agama ini. Maka, golongan ini sebenarnya mempertahankan keaslian agama ini seperti mana yang dibawa oleh Nabi SAW serta para sahabatnya. Sebarang penyelewengan dan penambahan perlu ditentang kerana takut akan menjadi seperti yang terjadi kepada dua golongan besar pengaruhnya di dunia, iaitu agama Yahudi dan juga Nasrani. Seterusnya, saya mengemukakan dalil Al-Quran yang berbunyi, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, yang bermaksud, akuilah kesucian Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan. Surah As-Saffat ayat 108. Seterusnya, ayat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuasa kukuh kekuasaannya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifatnya yang maha agung yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat bagi Allah ini? Marilah sama-sama kita merenung sifat Allah, iaitu sifat al-iradah. Sifat al-iradah terbahagi kepada dua. Yang pertama, al-iradah al-kauniyah. Al-iradah al-kauniyah ini bersinonim dengan al-masyiah. Iradah kauniyah atau masyiah ini berkenaan dengan apa sahaja yang hendak dilakukan dan diadakan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka sesuatu itu terjadi. Begitu dia menghendakinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang berbunyi, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang bermaksud, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, kun fayakun, maka terjadilah ia. Surah Yasin ayat 82. Jadi, apapun yang dihendaki oleh Allah nescaya terjadi. Sedangkan apapun yang dikehendaki Allah untuk tidak terjadi, nescaya tidak terjadi. Yang keduanya, al-iradah al-syar'iyyah. Iradah ini berkaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, berupa hal-hal yang dicintai dan diredoinya. Iradah ini disebutkan seperti dalam Al-Quran yang berbunyi, Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Perbezaan antara kedua iradah ini, iaitu al-iradah al-kauniyah al-qadariyah, bersifat umum, meliputi seluruh peristiwa dan apapun yang terjadi, entah berupa kebaikan maupun keburukan, kekafiran maupun keimanan, dan ketaatan maupun kemaksiatan. Adapun al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah bersifat khusus, berkaitan dengan apa sahaja yang dicintai dan diredai oleh Allah, yang dijelaskan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Kedua iradah ini bersatu pada diri seseorang hamba Allah yang taat. Adapun yang bermaksiat dan kafir hanya mengikuti al-iradah kauniyah. Artinya, ketaatan seseorang itu sesuai dengan al-iradah kehendak Allah, baik al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah maupun al-iradah kauniyah al-qadariyah. Adapun orang kafir, perbuatannya itu sesuai dengan iradah kauniyah qadariyah, tetapi tidak sesuai dengan iradah diniyah asy-syar'iyyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Siti Aisyah Rashidah binti Abdullah, nombor matrik 067398.
Okey, terima kasih kepada pembentang sebelum saya iaitu Atirah. Okey, hari ini saya akan bentangkan tajuk beriman kepada pengurusan takdir. Okey, takdir dicakupi kepada 5 takdir, iaitu yang pertama, takdir yang menyeluruh, iaitu meliputi seluruh makhluk. Ia bermaksud Allah telah mengetahui, menulis, menghendaki dan menciptakan segala sesuatu takdir itu. Okey, yang kedua adalah takdir penulisan mitsaq, iaitu perjanjian. Ia memberi maksud takdir yang telah ditulis oleh qalam dalam lauh mahfuz. Okey, yang ketiga adalah takdir al-umri, iaitu penetapan umur. Iaitu ketika ruh ditiupkan ke janin semasa dalam kandungan ibunya. Okey, untuk al-umri yang tu kan. Lepas tu, seterusnya keempat, takdir as-sanawi, iaitu penetapan tahun. Dan yang kelima adalah takdir al-yaumi, iaitu penetapan hari. Ianya merupakan perincian daripada takdir sanawi, manakala takdir sanawi perincian daripada takdir umri. Okey, seterusnya adalah mengenai masalah iman dan ad-din. Menurut ahli sunnah wal jamaah, ad-din dan al-iman adalah perkataan menggunakan hati dan lidah, perbuatan menggunakan hati, lidah, anggota badan dan keyakinan yang bertambah dengan ketaatan dan berkurangnya dengan kemaksiatan. Okey, daripada itu ada 3 amalan. Amalan pertama adalah hati, iaitu amalan hati adalah niat, iaitu ikhlas, cinta, ketaatan dan keterikatan hati kepada Allah dan juga menyerahkan segala urusan kepada Allah. Salah satu adalah amalan hati. Okey. Selain itu adalah amalan lisan. Okey, amalan lisan pula segala yang dilaksanakan dengan lidah, sama ada membaca Al-Quran, zikir, doa dan sebagainya. Okey, manakala amalan anggota badan pula adalah tidak boleh dilaksana kecuali dengan solat, sujud dan berjalan dalam melaksanakan amalan yang diredai oleh Allah, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Okey, yang seterusnya adalah iman seseorang akan bertambah dan berkurang mengikut bertambah atau berkurangnya ketaatan kepada Allah. Ianya mempunyai 3 bahagian. Yang pertama adalah orang yang menganiaya diri sendiri, iaitu orang yang lalai, yang melaksanakan sebahagian wajib dan melakukan sebahagian perbuatan dosa. Okey, yang kedua adalah orang yang pertengahan, iaitu orang yang melaksanakan seluruh kewajipan dan meninggalkan seluruh perbuatan dosa, tetapi kadang-kadang melakukan perkara makruh dan meninggalkan perkara yang sunat. Okey. Yang ketiga adalah yang paling utama, orang yang melaksanakan semua kewajipan dan perkara sunat. Ia melakukan perkara wajib dan perkara sunat serta meninggalkan perbuatan haram dan makruh. Yang seterusnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah adalah ianya lebih sering disingkatkan sebagai ahli sunnah atau ahli sunnah, ahlu as-sunnah. Okey, yang kedua adalah ahli sunnah adalah mereka yang sentiasa tegak di dalam Islam, di atas Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para tabi'in, tabi' dan tabi'in yang lain. Seterusnya adalah ahli sunnah wal jamaah ini juga mempunyai 4 mazhab yang paling banyak diikuti oleh Muslim Sunni. Perbezaan mazhab ni bukan pada hal akidah, tetapi hanya pada tata cara ibadah. Okey, yang keempat adalah ahli sunnah berprinsip bahawa iman adalah kepercayaan serta keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Okey, ahli sunnah wal jamaah mengikuti perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi. Mereka juga mematuhi wasiat Rasulullah untuk berpegang kepada sunnah Nabi dan para sahabat.
Mereka mengutamakan firman Allah, kemudian petunjuk daripada Rasulullah. Oleh itu, mereka disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Okey, ahli sunnah wal jamaah juga mempercayai karamah para wali. Karamah adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi bukan pada seorang nabi. Apabila hal itu terjadi pada seorang nabi, ia disebut sebagai mukjizat. Okey, sesuatu yang luar biasa tidak menjadi karamah kecuali bila ia terjadi kepada seorang hamba yang nyata kesolehannya. Ini soleh lah maksudnya kan. Karamah tu terjadi kepada orang yang soleh sahaja, yang memiliki akidah soleh dan amal soleh. Di antaranya adalah kisah daripada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang tidur panjang dalam surah Al-Kahfi itu. Okay, ahli sunnah juga menggunakan kalamullah, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sunnah Rasulullah, ijma' ulama' sebagai dasar utama dalam kehidupan. Ahli sunnah juga mementingkan akhlak yang mulia, iaitu dengan memerintahkan supaya bersikap amar ma'ruf dan nahi munkar, dan memberikan nasihat dan menganjurkan berbuat baik sesama hamba hanya kerana Allah. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Oleh itu, pegangan golongan ahli sunnah wal jamaah adalah berpaksikan kepada sumber yang utama dalam agama Islam, iaitu Al-Quran serta sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana kita dapat melihat bahawa golongan ini sebenarnya menjaga keturunan Al-Quran dan sunnah Nabi serta tafsirannya dan juga kefahamannya jauh dari rekaan sendiri atau mengikut fahaman sendiri. Tidak seperti apa yang berlaku kepada agama Kristian dan juga Yahudi yang dahulunya Islam. Pembawa agama mereka merupakan para anbiya alaihi salam, namun kerana adanya penyelewengan dan juga tambahan serta pengurangan, maka terjadilah apa yang terjadi kepada dua agama besar ini sekarang, sehingga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Digelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sebagai golongan yang dimurkai, iaitu Yahudi dan juga golongan sesat. Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dalam Al-Quran yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Kesucian agama Islam yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat dilihat pada hari ini apabila Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW masih kekal sehingga hari ini. Walaupun sudah lebih dari 1000 tahun, namun ajaran Nabi Muhammad SAW terus berkembang di sepanjang zaman. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang bermaksud, akan berterusanlah satu kelompok dari umat aku yang akan berperan di atas kebenaran sehingga hari kiamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memuji golongan yang terus-menerus menjaga agamanya tanpa rasa gentar maupun takut, apatah lagi rasa segan silu, seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, yang bermaksud
Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka bersifat demikianlah ialah orang yang berjaya. Surah Al-Imran ayat 104. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjaga agama ini dari sebarang penyelewengan yang akan terus-menerus cuba menggugat agama yang suci murni ini. Dengan itu, kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita berada di dalam taifah, iaitu kelompok yang sentiasa berada di atas kebenaran, mendapatkan pertolongan dan yang tidak terkena mudarat dari orang yang musuhi atau yang engkau menolong sampai terjadinya kiamat. Sesungguhnya dialah yang berkuasa di atas setiap sesuatu. Itu saja, wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.